Surah Yasin yang mengandungi 83 potongan ayat dan mempunyai banyak kelebihan dan fadilatnya itu menjadi surah pilihan bagi majlis halaqah zikir yang diadakan di Masjid Pengiran Haji Abu Bakar Kampung Bokok baru-baru ini. Majlis dimulakan dengan sembahyang sunat hajat berjemaah dan diikuti dan bacaan surah Yasin beramai-ramai yang disertai oleh pegawai dan kaki tangan dari Jabatan Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong, ahli-ahli jawatan kuasa tahmir masjid, para jemaah dan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Perundingan Kampung Bokok sendiri. Sejurus selesainya bacaan surah Yasin, majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa Yasin dan diikuti dengan bacaan doa khas halaqah zikir yang dipimpin oleh imam masjid tersebut. Majlis diakhiri dengan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat majlis Yang Mulia Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, penghulu Mukim Bokok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita ketahui, adapun kelebihan serta fadilat membaca surah Yasin ini terlalu banyak. Kita lihat melalui daripada apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, barang siapa yang membaca surah Yasin ini pada hari Jumat, maka akan diampuni dosa-dosanya sehingga hari Jumat yang seterusnya dan ditambah lagi 3 hari berikut. Dan antara lain lagi orang yang membaca Yasin atau orang yang sakit ataupun sakaratul maut, apabila dibacakan surah Yasin kepadanya, maka Allah SWT akan meringan kekerasan sakaratul mautnya saat-saat ia menghapuskan lepasnya yang terakhir. Dan juga surah Yasin ini apabila dibaca sekali, orang yang membacanya akan mendapat pahala sebanyak 10 kali membaca Al-Quran. Dan banyak lagi di antara kelebihan-kelebihan dan fadilatnya yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat saya jelaskan di sini. Alhamdulillah kepada kita ini sebagai orang Islam, sebenarnya kita ini dituntut untuk sentiasa berzikir ataupun mengingati Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa maupun di waktu senang ataupun susah. Jadi orang yang sentiasa berzikir ini adalah bagi merapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hablum minallah. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir ini adalah seperti mayat dan yang orang yang hidup, ya. Jadi maksudnya di sana orang yang berzikir itu seperti hidup, dan manakala orang yang tidak berzikir itu samalah seperti mayat yang terbujur kaku. Sebenarnya majlis halaqah zikir yang diadakan pada pagi ini adalah berupa yang kali ketiga diadakan pada tahun lepas dan tahun ini sekali, dan tahun lepas 2 kali. Adapun tujuannya ialah majlis seumpama ini ianya adalah merupakan salah satu aktiviti Jabatan Hal Ehwal Masjid dan yang dikendalikan oleh masjid-masjid di seluruh negara, dan ini adalah tujuan bagi merealisasikan hasrat negara ataupun sebagaimana yang diilhamkan oleh Kebawadul Yang Maha Mulia untuk menjadikan negara Brunei sebagai salah sebuah negara zikir. Sebenarnya Malaysia ini majlis semua ini diadakan mengikut jadual masjid-masjid di seluruh negara. Mungkin dalam 3-4 bulan sekali diadakan di masjid masing-masing. Saya suka cita ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyuruh kepada umat muslimin muslimat supaya mengamalkan membaca surah Yasin, karena kita ini mengetahui akan kelebihan-kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengambil kesempatan apabila diadakan majlis-majlis umpama ini di masjid, kita ini hendaklah terus datang ke masjid, karena banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Apatah lagi diadakan majelis ilmu dan majelis zikir atau seumpamanya.
Mudah-mudahan dengan adanya majlis seumpama ini akan dapat menggalakkan para muslimin untuk sentiasa mengamalkan zikir-zikir yang ada dalam kehidupan seharian untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara zikir yang sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.